Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita akan baca surah Ad-Duha dan kita cerita sikit tentang uh, apa dia maksud surah Ad-Duha ni. Cerita dia pasal apa benda yang disebutkan dalam surah Ad-Duha. Okay. Jadi first kali mari kita bacalah dulu. Ni. Boleh kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Wadduha maksudnya yang pertama sekali demi waktu duha. Wadduha demi waktu duha. Allah bersumpah dengan salah satu daripada ciptaan Allah. Ciptaan Allah ni semualah yang ada kat dunia ni. Tak ada yang bukan ciptaan Allah. Semuanya Allah cipta. Baik diri kita sendiri, baik waktu, baik masa, pagi dan petang, siang dan malam, matahari, bulan, langit, semua tu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satunya Allah bersumpah dengan Wadduha demi waktu duha. Yang kedua, Wallayli idha saja. Dan waktu malam apabila dia saja, dia sunyi sepi, apabila dia diam. Waktu malam kan kebiasaannya diam. Ya Allah cakap tadi demi waktu duha, demi waktu pagi tu, siang, dan demi malam pula apabila dia diam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad, wa ma qala, dan juga tidaklah dia benci kepada engkau seperti mana yang dituduh oleh kaum musyrikin. Orang musyrik menuduh Tuhan kau dah tinggalkan kau dah, dia benci pada kau. Tak. Jadi Allah mengatakan tidak, Tuhan kau tidak meninggalkan kau dan tidak pula benci pada engkau. Kemudian Allah kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik bagi engkau daripada yang awal, yang ni. Maksudnya di dunia ni. Sungguh, ialah macam kita juga. Hari akhirat sebenarnya lebih baik untuk kita daripada dunia ini. Sekiranya kita beriman kepada Allah. Jadi kalau hilang apa-apa dekat dunia ni, tak apa. At least dekat akhirat ada. Orang zalim pada kita, bully kita, ambil hak kita. Kita cuba dapatkan balik, tak dapat. Jumpa polis tak dapat tolong. Jumpa orang report apa semua, tak dapat nak tolong dan kita tak dapat balik barang kita. Tak apa, akhirat ada. Jadi akhirat itu adalah lebih baik bagi engkau wahai Muhammad dan juga untuk kita juga daripada kehidupan sekarang ni. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan pasti Tuhanmu akan memberikan engkau kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fatarda, dan engkau akan berpuas hati, engkau redha. Tuhanmu akan memberikan banyak benda dan kau akan suka kepada apa yang Tuhanmu beri itu, iaitu di akhirat kelak, dunia ke akhirat ke, Allah yang bagi, maka kita akan redha. Jadi alam yajidaka yatimam fa'awa, bukankah Allah telah mendapati engkau ni anak yatim? Kan Nabi Muhammad kan anak yatim, lalu Allah beri perlindungan. Jadi Nabi ini sentiasa dijaga. Masa kecil dulu yang kan lahir-lahir je bapa dia dah meninggal dunia, iaitu Abdullah. Kemudian umur 6 tahun mak dia meninggal dunia. Umur 12 tahun datuk dia Abdul Muttalib meninggal dunia.
Kemudian yang menjaga dia Abu Talib, pakcik dia. Dan apabila masuk Islam pula, bila Nabi diangkat menjadi Nabi, Abu Talib tak nak masuk Islam. Kemudian dia meninggal lah dalam keadaan bukan Islam. Okey, wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapati engkau dhal, engkau mencari-cari jalan yang benar, iaitu engkau sesat, maka Allah berikan kau petunjuknya. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dia dapati engkau ni miskin, maka dia berikan kekayaan. Bila tengok engkau ni memerlukan, maka Allah bantu. Maka Allah ingatkan fa'ammal yatima fala taqhar, maka kepada anak-anak yatim janganlah engkau berlaku kasar pada dia. Jangan menindas anak yatim. Ni kenapa tak boleh tindas anak yatim? Anak yatim ni mana ada siapa-siapa yang nak bantu dia. Maka kalau orang yang sepatutnya menguruskan anak yatim tu, dia ambil harta anak yatim, dia makan dengan cara yang salah, dia ambil dengan tak sepatutnya, jadi dosa dia besar lah. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta bantuan, maka janganlah engkau herdik, janganlah engkau tengking. Ni kalau ada orang minta bantuan, tak dapat bantu, cakap je, minta maaf tak boleh tolong. Tapi tak payah cakap, engkau ni kerja asyik nak minta-minta je. Ni bukan satu benda yang baik untuk kita lakukan. Kemudian, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu, maka sebutlah. Bukan cerita kat orang, sebut berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah bagi aku nikmat ini. Alhamdulillah engkau bagi aku makanan. Alhamdulillah engkau bagi kesihatan. Alhamdulillah aku sembuh daripada penyakit. Maka kita sebutkan benda-benda tu. Okey. Okey, cuba kita tengok apa yang disebut dekat sini. Yang pertama dia cerita surah Ad-Duha ni surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Ada berapa ayat? 11 ayat. Dinamakan Ad-Duha disebabkan Allah bersumpah dengan waktu duha. Dia cerita dia sebab Allah lama tak turunkan wahyu. Jadi bila lama tak turun wahyu, orang kafir pun cakap lah, tu Tuhan kau dah tinggalkan kau, dah tak sayang kau. Itu yang surah ni turun dan mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan kau tidak meninggalkan kau dan tidak pula benci pada kau. Itulah cerita sedikit sebanyak tentang Ad-Duha. Jadi apa dia yang kita boleh ambil pengajaran daripada surah Ad-Duha? Yang pertama, Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah dan baginda akan diberikan kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding dunia. Ini kita dah sebut tadilah. Mana mungkin Allah tinggalkan Nabi. Dan kita tengok Nabi pun memang sentiasa terjaga. Dan Nabi ni adalah orang yang pertama masuk ke dalam syurga nanti. Dan Nabi menunggu kita di telaga Haud. Syarat nak minum daripada telaga tu mesti kena beriman. Ada tak yang tak dapat beriman? Ada. Ada tak yang tak dapat minum? Ada. Iaitu mereka yang melakukan benda-benda yang Nabi tak ajar. Nabi tak ajar, dia pergi buat benda tu. Kemudian dia tak nak dengar apa yang Nabi suruh lah. Kemudian menggambarkan yang kedua, intisari surah Ad-Duha, menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah seperti perlindungan semenjak kecil dan petunjuk, iaitu Al-Quran. Nabi dapat Al-Quran, Allah berikan petunjuk, daripada dia tak tahu apa-apa, maka Allah tunjukkan apa dia tujuan kita hidup kat dunia ni, iaitu untuk menyembah Allah. Allah juga mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan, serta menyebut segala nikmat yang diberikan sebagai tanda syukur. Ni kita kena faham. Nikmat yang kita dapat ni bukan kita cerita kat orang. Kau tahu tak semalam aku dapat duit 1,000, ada orang bagi? Bukan. Kita sebut kepada Allah, Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan nikmat ni kepada aku. Kita syukur, kita sebut-sebut tu kepada Allah, bukan kita cerita pada orang. Sebab apabila kita cerita nikmat kita pada orang, maka takut orang jealous, orang tak puas hati dan dia nak curi ke, ataupun dia ada dengki ke, ataupun takut terkena penyakit ain. Ain ni hasad dengki, orang dengki kat kita, orang tengok dan orang dengki, disebabkan kedengkian dia tu, maka terkenalah sakit lah, tak sedap badan lah. Jadi penyakit ain tu memang wujud. Maka sebab tu tak payah belagak-lagak sangat dengan kelebihan yang kita ada. Okey, pengajaran surah. Orang yang berusaha akan berjaya. Memanglah, ada juga orang yang berusaha tak berjaya. Tapi biasanya siapa yang usaha, insyaAllah dia akan berjaya lah. Paling tidak dia tak dapat berjaya di dunia, insyaAllah dia berjaya di akhirat.
Memang ada orang yang Allah ajar, ya, orang yang Allah tak berikan dia kefahaman sangat. Kan orang belajar berusaha sungguh-sungguh tapi tak belajar memang tak berapa pandai. Jangan risau. Dekat dunia ni memanglah tak ada orang akui ataupun acknowledge, tapi dekat akhirat pastinya Allah akan beri ganjaran yang besar. Orang yang belajar sungguh-sungguh tapi keputusan biasa-biasa, dekat akhirat nanti insya-Allah Allah akan balas dengan pahala yang banyak dan Allah berikan ganjaran yang besar disebabkan usaha dia. Kemudian seterusnya kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Ini jelas. Banyak tolong anak yatim, kena banyak tolong orang. Apa-apa bantuan yang dapat diberikan, kita beri. Dan yang terakhir, sentiasalah bersyukur dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah berikan peluang, masih lagi hidup. Berapa ramai orang meninggal sebab COVID-19 ni. Jadi alhamdulillah kita masih hidup, masih tenang, masih selesa. Jadi bersyukurlah dengan nikmat Allah, rajin-rajin jaga solat, rajin-rajinlah baca Al-Quran, berterima kasih pada Allah. Lidah ni banyakkan menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Itu antara benda yang Nabi selalu sebut juga. Okey, jadi cukup setakat ni. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih sebab menonton sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.